Okey, kita pergi pula kepada ujian kation. Ujian kation yang mana kation ni dia bahagian contohnya NaOH. Kita nak tengok yang ni. Tadi anion kita nak tengok yang ni. Sekali untuk kation kita tengok yang ni depan ni. Okey. Larutan beralkali seperti larutan natrium hidroksida NaOH dengan larutan amonia merupakan dua ujian utama untuk menguji kehadiran cation. Okey, ion hidroksida OH ni daripada kedua-dua larutan akan bergabung dengan kebanyakan ion logam untuk membentuk medakan hidroksida logam. Jadi yang bahagian depan dia ni mungkin zinc klorida ke, tambahkan dengan ion hidroksida ni, sama ada guna natrium hidroksida ke ataupun larutan amonia ke, kita akan dapat mendakkan hasil cantuman antara ion hidroksida dengan ion logam yang berada di hadapan ni, cation ni. Okey, inference tentang cation yang hadir boleh dibuat melalui pemerhatian warna. Jadi kita tengok warna mendakkan dan juga keterlarutan mendakkan di dalam larutan alkali yang berlebihan. Jadi daripada sini daripada larutan garam yang kamu tak ketahui apa cation dia, kita boleh menggunakan ion hidroksida ni dan tengok mendakkan yang terhasil selepas ditambahkan dengan hidroksida ni. Tengok mendakkan dia dari segi warna ke, untuk memastikan apakah cation yang wujud. Okey. Saya minta kamu jangan skip eksperimen. Sila baca eksperimen untuk tengok supaya kamu membiasakan diri dengan eksperimen. Yang saya pergi terus ni semua penerangan dia. Macam mana apakah yang akan berlaku bila mana kamu tambahkan sesuatu. Contohnya kamu nak tengok logam tu dia akan bercantum tak dengan hidroksida, semua tu ini terkandung dalam penerangan saya. Kamu kena baca sekali dengan eksperimen ni supaya kamu faham kan macam mana sesuatu eksperimen tu dilakukan untuk memastikan, untuk menentukan sesuatu cation ataupun anion lah. Okey, contoh sini larutan garam ni, dia tambahkan dengan NaOH ni, natrium hidroksida ni, dia tambahkan, dan kamu tengok ada tak mendakkan terbentuk. Kalau ya, maksudnya kita kena tengok lah. Kita kena buat ujian seterusnya. Tengok mendakkan tu berwarna apa. Kalau ya, kamu kena tengok mendakkan tu warna apa. Kalau warna hijau ni, dia ferrum 2. Warna perang, kemungkinan cation dia ferrum 3. Kalau biru, jadi kita tahulah dia kemungkinan kuprum. Itu kalau ya. Kalau mendakkan tu tak ada warna, mendakkan tak berwarna lah kan. Mendakkan tu tak ada warna putih je kan. Larut di dalam larutan NaOH berlebihan, dia larut terus kan. Dia larut terus. Okey, kalau ya larut dalam NaOH berlebihan ni, kemungkinan dia zinc ataupun aluminium ataupun plumbum. Larut dalam larutan NaOH berlebihan untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Ini kemungkinan dia. Okey, bila mana kamu tambah NaOH terbentuk mendakkan, okey, tengok warna apa. Kalau tak ada mendakkan juga, kita tambah lagi NaOH, tengok ada tak ni. Kalau tak ada juga, jadi dia tak berwarna tu, maksudnya dia antara tiga-tiga ni. Tapi kalau kalau dia tak larut dalam NaOH ni kan, jadi dia kemungkinan magnesium ataupun kalsium. Sebab apa? Magnesium kalsium ni dia memang tak larut dalam NaOH ni, natrium hidroksida yang berlebihan. Okey, kita tengok pula yang atas ni pula. Okey, adakah mendakkan terbentuk? Kalau tak terbentuk, kamu tambah dengan natrium hidroksida ni,
tak ada pun larutan, tak ada pun mendakan terbentuk. Jadi kita akan panaskan dia dan kita tengok pada kertas litmus. Kita letak kertas litmus lembap kan. Litmus merah lembap menjadi biru. Jadi kita tahu adanya wujud amonium. Kan, ion amonium wujud dalam garam ni. Kan, itulah ke mana tidak balas antara kation dengan larutan natrium hidroksida. Jadi daripada permulaannya kita tambahkan natrium hidroksida, dari situ kita tengok mendakan terbentuk ke tak terbentuk. Dari situlah kita tengok sampai ke bawah dan kita dapat meneka kan, apakah kation yang wujud. Okey, rajah 6.57 pula menunjukkan carta alih yang merumuskan tidak balas antara kation dengan larutan amonia. Okey, tadi kita tengok natrium hidroksida. Sekarang ni kita tengok yang amonium pula macam mana. Okey, tambahkan berapa titis amonium. Okey, ini larutan garam. Dan kalau kita tengok ada larutan terbentuk. Okey, kalau ya, kamu tengok pada warna lah pula. Ya, tengok warna. Ferrum warna hijau. Nampak perang kekuningan ni, ini dia tak larut dalam NaOH NH amonium yang berlebihan ni. Kan? NH3 berlebihan ni, kamu nampak dia tak larut dan dia berwarna ni, itu ferrum 2, warna hijau ni. Kalau warna kuning ni, perang kekuningan ni, maka kamu tahu dia ferrum 3. Okey, tapi kalau dia larut dalam amonium tu, dia larut. Kita titik-titik dia larut dan dia berwarna biru. Jadi kita tahu dia adalah kuprum. Ni kalau kamu pakai amonium, larutan ni, amonium ni. Okey. Kalau dia mendakan berwarna ni, dia terbentuk. Kalau kamu dah letak, kan? Kamu dah letak. Okey. Dan dia menghasilkan mendakan tu dia tak ada warna, kan? Mendakan tu dia tak ada warna. Dia terbentuk mendakan tapi mendakan yang tak berwarna lah, kan? Dia tak ada. Jadi kamu larut dalam larutan NH3 berlebihan. Kamu tambah lagi NH3 ni, kan? Yang tadi kita cerita pasal yang berwarna, yang ni yang tak ada warna, mendakan putih gitu, tak ada warna. Kamu tambah lagi NH3 tu yang berlebihan. Tengok. Okey, larut dalam larutan NH3 berlebihan untuk menghasilkan larutan tidak berwarna. Jadi mendakan tu kamu tambah lagi NH3, tengok mendakan tu larut dalam NH3. Kan? Dia adalah zinc. Kemudian dia warna putih tu, bila kamu tambah lagi NH3 ni, tambah berlebihan, lepas tu dia tak larut. Kemungkinan dia ada 3 ni, sama ada dia magnesium, plumbum ataupun aluminium. Okey, mendakan, kalau mendakan tu tak terbentuk pun mendakan, kalau kamu guna NH3 ni tak terbentuk pun mendakan, kemungkinan dia adalah ion kalsium ataupun amonium sendiri, kan? Amonium yang wujud, kan? Amonium yang wujud, amonium, ion amonium yang wujud. Okey, yang ni kamu NH3 ni amonia, ini amonia. NH3 tu amonia. Jadi kamu tambah amonia tu, kita tengok sama ada dia larut ke tak larut dan tengok warnanya. Kalau terbentuk mendakan tapi mendakan tak berwarna, warna putih sahaja, tambah lagi amonia. Tengok kalau larut jadi zinc, kalau tak larut sama ada 3 ni. Itu kalau kita menggunakan amonia. Okey, dia bagi sini contoh soalan lah. Okey, larutan garam X berwarna biru. Jadi kalau warna biru ni kita tahu dah dia apa dia? Warna biru ni apa dia? Kan? Okey, ujian kation dengan larutan natrium hidroksida. Okey, larutan garam X tambah dengan natrium hidroksida. Jadi ada mendakan biru terbentuk. Kan? Jadi bila mana kamu tengok mendakan biru ni, kamu dah memang set dah dalam minda kamu bahawa dia adalah kuprum. Dia adalah kuprum. Okey, kalau ujian kation dengan larutan amonia, kan? Jadi yang terbentuk tu mendakan biru. Maka kamu tambah lagi NH3 amonia ni,
Mendapatkan biru larut dalam menghasilkan larutan biru tu. Jadi kita tahulah bahawa dia adalah kuprum. Kan? Ion kuprum tu wujud. Jadi nak tahu dia kuprum apa? Kuprum klorida ke kuprum apa? Kamu kena buat ujian anion pula. Ambil balik larutan ni, buat ujian anion pula. Sekarang ni kita hanya tahu kation sahaja. Okey. Sekarang ni tengok pula contoh seterusnya. Larutan garam X tidak berwarna. Okey, dia tak ada warna. Mungkin dia dalam ni lah. Dia mungkin juga zinc, mungkin apa? Kalsium mungkin, kan? Kita tak tahu. Okey. Ujian cation dengan larutan natrium hidroksida, kita tambah natrium hidroksida. Okey, ni larutan X ni tambah natrium hidroksida. Lepas tu tengok-tengok ada mendakan putih ya. Mendakan putih. Jadi dari situ kita dah tahu dah kemungkinan zinc, aluminium, plumbum, magnesium ataupun kalsium. Dia mungkin hadir. Lepas tu kita larutkan lagi berlebihan, tambah lagi NaOH ni, natrium hidroksida ni. Okey, jadi mendakan putih tidak larut dalam larutan NaOH. Jadi kita tahu dia antara dua ni, mungkin magnesium ataupun kalsium yang wujud. Okey. Ujian cation dengan larutan amonia. Ni kalau amonia pula, larutan garam X ni kita tambah amonia NH3 tu dan tiada perubahan. Jadi kemungkinan dia adalah ion amonium. Okey, kita ke contoh seterusnya. Larutan garam tak berwarna. Jadi kita tambahkan natrium hidroksida. Ni garam X tambah dengan natrium hidroksida dan kamu dapati ada mendakan putih. Jadi di sini kita tahulah bahawa dia adalah kemungkinan zinc ataupun plumbum ataupun aluminium, magnesium ataupun kalsium. Kemudian kita tambah lagi natrium hidroksida. Jadi kita dapati dia larut dalam tu. Jadi kemungkinan dia antara tiga ni, zinc, aluminium ataupun plumbum. Okey, ion aluminium. Okey, ni yang bawahnya. Okey, kamu tengok ni. Kalau kita letak pula larutan yang sama tu, okey, kita letak pula amonia. Kamu dapati yang dia membentuk larutan putih, mendakan putih, terbentuk. Jadi kita tahu kemungkinan apa yang hadir sini. Zinc, aluminium, plumbum, magnesium. Jadi yang tak ada sini kalsium lah. Jadi kemungkinan ni bukanlah kalsium. Ni kita anggap ni benda yang sama. Okey, ini bukan, ini adalah larutan yang sama. Kita buat testing, mula-mula kita testing dengan natrium hidroksida. Lepas tu kita buat testing amonia pula. Kan? Jadi bila mana kita tengok amonia mendakan putih. Amonia ni kalau mendakan putih dia antara 4 ni sahajalah. Kan? Jadi yang kalsium ni kita boleh potong lah. Tapi lepas tu bila kita tambah lagi NH3 ni, okey, mendakan putih tidak larut dalam larutan NH3. Jadi dua ni sahaja sebenarnya, aluminium dengan plumbum ataupun magnesium. Magnesium kita dah potong lah pada atas ni, kan? Sebab apa dia tak larut dalam NaOH, dalam natrium hidroksida ni. Jadi dia tak larut. Jadi kita ada 3 ni, zinc, aluminium, plumbum. Bila mana kita buat ujian seterusnya, kedua, kita buat ni, tapi nampaknya mendakan putih tu tak larut dalam NH3. Dia antara 3 ni, aluminium, plumbum dengan magnesium. Tapi magnesium kita dah tolak awal-awal yang melalui ujian atas. Jadi dia antara 2 ni sahajalah, aluminium dengan plumbum yang mungkin hadir.